Dr. Leni, daripada Sabah terbang ke Kuala Lumpur, mengambil diploma di dalam penulisan di Akademi Seni Kebangsaan, kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang teater, menyiapkan ijazah sarjana muda dalam bidang teater, kemudiannya sarjana dalam bidang teater juga di UM, dua-duanya di UM, dan kemudiannya melanjutkan ke PhD juga dalam bidang teater. Anjakan tu yang pertama, daripada bidang penulisan pergi kepada bidang teater, dan sekarang ini pun di Universiti Melaya di Jabatan Drama di Fakulti Seni Kreatif. Baik, kalau kita boleh Dr. Leni bagi sedikit, sekitar lewat 90-an di ASK dan sehingga sekarang, landscape perkembangan doktor dalam bidang teater daripada penulisan ke teater. Okey, terima kasih Saudara Ramzi, moderator. Assalamualaikum semua, selamat petang kepada semua yang berada di sini yang sangat-sangat saya hormati. Ramai sangat orang yang kita kenal dari dulu dalam bidang teater yang sudah disebutkan namanya tadi semua. Okey, baik. Saya tiba di Kuala Lumpur, berhijrah tu bermula 98. Waktu di Sabah dulu saya menonton 1-2 teater saja, tapi ketika menonton teater di Sabah itu, pengetahuan mengenai teater tu dia tak ada sangat. Dia macam menonton saja tanpa apresiasi apa-apa. Jadi apabila saya mendaftar di ASK, sekarang Aswara, dalam bidang penulisan tu, kerana background saya di Sabah, saya lebih dulu sudah bertugas sebagai seorang guru dan juga wartawan. Dulu saya bertugas di Daily Express Sabah sebagai sub-editor. Jadi sewaktu saya bertugas di Daily Express itu, saya melihat wartawan yang lain, editor-editor yang lain semua ada degree. Jadi buat saya lepasan tingkatan 6 pada waktu itu, so saya macam termotivasi lah. Jadi paling dekat kemasukan pada waktu itu adalah Akademi Seni. Saya memohon dan mereka diberikan cerita masuklah. Jadi saya masuk setelah saya menulis. Saya juga menulis kreatif pada waktu itu dengan DBP Sabah. Saya menulis puisi, cerpen dan sebagainya lah. Apabila masuk ke ASK, memang nak jadi penulis lah, nak mengembangkan bakat sebagai penulis. Tapi pada 98, pengambilan pelajar sangat sedikit. Kami di Jabatan Penulisan pun 9 orang, teater ada 5 orang, 2 lari tinggal 3, tari ada 2 orang, lari 2-2 tak ada dah, ada macam tu. Jadi apabila kita sikit, kita punya senior macam Namron waktu tu kan, dan rakan-rakannya mereka nak buat production, mereka tak cukup orang juga sebab sikit. Jadi dia train lah kawan-kawan dari jabatan lain itu, terlibatlah kami semua. Rupanya ada bakat, gitu kan, rupanya ada bakat, dicungkil oleh senior-senior, ada bakat. Jadi transisinya begitu saja. So waktu di akademi dulu, oleh sebab semua pelajar akademi pun perlu mengambil 4 kursus praktikal wajib, Mahir, Wayang Kulit, Randai dan juga bangsawan. So kita akan terlibat juga. Jadi ketika itu saya rasa sekarang pun masih begitulah, tapi dulu kami ambil diploma 4 tahun. Jadi kita dah jadi macam kilang. 4 tahun tu 8 semester. Kerja kita setiap semester menulis skrip. Satu semester 8 skrip, 7-8 skrip menulis. Mana aliran Zakaria Arifinnya, Hatta Azadhannya, dan itu dan ini kan, semua. Jadi kita menulis je kerja kita pada waktu tu. Jadi sebenarnya apa yang melalui pengalaman-pengalaman tu, sebenarnya berkaitan antara bidang penulisan dengan teater ini sangat dekat. Dia tidak mustahil untuk seorang author menjadi director, author menjadi actor. Itu adalah perkara biasa. Kalau kita patah balik ke sejarah-sejarah teater zaman dulu pun, kalau kita sebut nama yang paling terkenal kan, macam Encik Aristotle semua tu, mereka bukannya tunggal seorang kritik sahaja, mereka juga physician, mathematician, begitulah. Jadi backgroundnya begitu. Okay, sebab dulu ada je soalan, bagaimana seorang pelajar penulisan menjadi seorang teater. Itu tidak ada apa-apa masalah, boleh saja, apa-apa pun boleh, sebab bidang seni ni besar. Kalau bakat Swiss dia kena on, maka dia on lah.
Gitu. Okey. Apabila 98 saya menonton teater, saya mengapresiasi persembahan teater melalui tradisi pekan teater. Saya rindu sangat dengan nama tu kan. Pekan teater tu macam estetik sikit. Sekarang ni kita ada nama festival teater lah. Tapi pekan teater tu dia macam ada estetik dan ada nostalgia lah. Ada memori. Dan tadi Encik Roslan menyebut nama-nama kumpulan. Sebahagian besarnya sempat kami berentak dengan mereka sebab tradisi pekan teater tu yang membawa kita total kepada bidang teater. Apabila saya dan kawan-kawan menubuhkan kumpulan makan budaya, maka gelanggang kami pekan teater lah pada waktu tu. Kumpulan angka, KGB, kumpulan giat budaya pada waktu tu, gerak, kilat dan banyak-banyak lagi kumpulan kan. Jadi ketika akhir 90-an, kemeriahan kita, kerancakan kita ditandai dengan tradisi pekan teater. Pekan teater tu betul-betul jadi satu gelanggang berkumpul, metik pada waktu tu. Kadang-kadang auditorium di BKL kalau saya tak silap penuh sampai ke tangga. Pengalaman yang saya tak nampak dah sekarang. Rindu sangat. Bila naik tangga metik dia tak ada tempat. Kita kena sampai pukul 8.15 sampai tangga semua dah penuh. Kita menyelitlah kat tangga mana boleh duduk. Jadi begitu seingatan saya kepada teater pada waktu dulu. Okey, saya cepatkan sedikit untuk supaya dapat nampak dari skemnya. Kita ada masa. Apabila anak-anak yang belajar teater di akademi mula keluar, apabila institusi mula menjana graduan lepasan alumni seni persembahan, saya dapat melihat sedikit demi sedikit dia berubah apabila munculnya kumpulan-kumpulan independen. Okey, ini mungkin ada kaitan juga dengan pulangnya guru-guru dari luar negara pada waktu itu, membawa bersama pemikiran-pemikiran yang berorientasikan movement daripada barat, orang putih punya cara membuat teater. Okey, saya ingat lagi arwah Azizul Zahid Jamal, Abang Tomo dan Namron, mereka membuka Ayah Hangat Studio, Alternative Studio. Okey, Alternative Studio. Dan mereka adalah antara anak-anak muda yang terawal, walaupun saya tahu sebelum itu ada banyak drama center and all kan, tapi mereka ini adalah antara anak-anak muda pada tahun 2000 yang belajar seni persembahan, memberanikan diri untuk membawa teater kepada satu platform yang lebih komersial, membuat duit tanpa duit. Buat duit tanpa duit, buat je, siapa nak datang tengok bagi duit. Jadi pada saya mereka tu adalah antara kita punya pioneer lah dalam ni. Jadi gerakan-gerakan independent teater itu mula menjadi satu wajah kepada anak-anak teater selepas tahun 2000. Sehingga sebenarnya apa yang kita nampak sekarang, mungkin satu nama yang saya boleh sebut begitu nekat duduk di dalam independent usahawan sebagai seorang independent itu adalah Khairul Nazwan dengan Revolution Stage-nya. Okay, dia sangat gigih dengan itu dan ini. Saya melihat banyak anak-anak muda cuba menjadikan dia tablet. Ada yang pergi, ada yang sangkut di tengah jalan. Tapi itu adalah wajah teater kalau saya bercakap pasal anak-anak muda lah. Tapi walau bagaimanapun, pada saya itu adalah satu perkembangan yang menarik. Kalau dulu kita melihat, sebab saya di UM, saya mengajar teater Malaysia Moden. Jadi tugas mengajar ni membawa saya membaca banyak sejarah perkembangan dan apabila mendengar Cik Roslan bercakap tadi, saya rasa ini satu input yang sangat banyak dan saya expect daripada Cik Wahab dan mungkin daripada yang lain. Kerana saya melihat pattern, melalui kajian, saya melihat pattern bahawa dulu teater aliran Melayu dan Inggeris dia terbahagi. Aliran Melayu dengan semangat patriotism dan aliran Inggeris banyak mempersoalkan tentang identiti. Cuma pada waktu ini apabila anak-anak muda lepasan seni persembahan ini mereka bergabung tanpa mengira aliran, saya melihat mereka sudah mula membincangkan tentang identiti bangsa dan negara. Mereka mula campur, tapi satu sajalah yang menjadi kontroversinya, teaternya bercampur, bahasanya pun bercampur. Itu soal yang lain, itu hal yang lain lah. Jadi Encik Ramzi, apa yang saya boleh ringkaskan dulu untuk pusingan pertama ni, daripada tradisi pekan teater lahirlah daripada tradisi pekan teater yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan teater yang lama. Dan apabila silibus seni persembahan diperkenalkan di IPTA, muncullah lepasan seni persembahan yang berani mengorak langkah menjadikan teater ini lebih komersial, walaupun susah dan senangnya tu memang satu hal yang kena discuss dalam sesi yang lain. Dan akhirnya melihat pula percampuran
terutama apabila Datuk Faridah dan tim Faridah American membuka Short and Sweet Festival. So Short and Sweet Festival adalah satu platform yang menggabungkan semula aliran ni. Maka inilah wajahnya yang kita nampak sekarang. So saya stop kat situ dulu. Baik, terima kasih. Saya mengambil sedikit poin yang telah dinyatakan oleh Dr. Leni sebentar tadi, iaitu bagaimana tentang perkembangan ataupun kebesatan pekan teater era 90-an, iaitu berlaku gembling tenaga seperti yang berlaku sekarang ini, iaitu di antara Dewan Menara Kuala Lumpur dan juga pejabat kebudayaan dan kesenian. Satu masih lagi pejabat kebudayaan, iaitu kita di Kuala Lumpur ini sangat mewah dengan infra dan juga logistik untuk pembikinan sesebuah teater untuk setiap kumpulan. Artinya di BKL akan sentiasa supply lori 3 tan untuk mengangkat dan memulangkan set daripada Sanggar ke Matic ataupun ke auditorium di BKL. Kita tidak perlu menunggu sehingga ke pertandingan akhir peringkat kebangsaan untuk kita merasa bermain di auditorium di BKL, Cik Wali. Dan juga kita tak perlu berebut-rebut untuk mementaskan teater di Matic. Alangkah indah zaman itu.